Okay. Right. Okay. Hai cikgu. Hai Fan. Jalan yang ni? Hah? Ada kelas lain ke? Tak ada. Jangan berehat. Tunggu cikgu. Kau ada 2-3 kelas kau buka sekali. Tadi ada biologi. Biologi. Wow. Kawan tengah jap. Okay, so pada yang first time, petang ni kita akan sambung dengan pantulan dalam penuh. Okay, total internal reflection. Okay, so pagi tadi kita dah habis reflection pantulan and kita juga dah cover refraction, okay, pembiasan. So petang ni kita akan cover lagi satu fenomena cahaya, okay, another light phenomena which is total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay. So sekejap mana pukul 3 ni ya. Alright. Okay. Soalan lagi, kawan-kawan yang belum masuk.
Okay, so petang ni sebenarnya kita akan sambung apa yang kita belajar pagi tadi. Okay, so apa yang kita belajar pagi tadi, kita akan sambung untuk petang ni. Okay, tapi petang ni kita akan tengok satu lagi fenomena, which is total internal reflection. Okay, okay, so ada student masuk. Ada 6 orang. Okay, so ni emit. Okay, kita emit. So, right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and selamat petang semua. So, petang ni kita akan cover satu fenomena penting. Okay, fenomena penting. Yang ini selalunya ramai yang tak berapa clear lah. Okay, konsep ni especially related to the application, terutama yang melibatkan dia punya fenomena, melibatkan aplikasi dia. Okay, so kita akan tengok petang ni iaitu total internal reflection sahaja. Okay, pantulan dalam penuh sahaja. Okay, kita akan fokus kepada satu fenomena sahaja petang. Okay, kenapa petang ni satu? Sebab dia banyak. Okay, dia banyak. Boleh kata dia topik tu, dia punya aplikasi tu banyak. So kita akan tengok satu persatu. Okay. Alright. 1% joining. Okay, done. Lagi menunggu. Baru masuk. Okay. Okay, so yang ini. Total internal reflection. Bahasa Inggerisnya TIR, cikgu singkatkan. Okay, so kalau semua ready, cikgu mula dulu. Alright. Sarah. Hai Sarah. Okay, so ready. Okay, so PDP tu bahasa Melayu. Okay, PDP is in Malay, PDP. So bahasa Inggerisnya is total internal reflection, pantulan dalam penuh. So, okay, so cikgu tulis kat sini. Pantulan dalam penuh. Total internal reflection. Okay, reflection. So pagi tadi kita cover satu fenomena. Nama fenomena tu adalah reflection. Pantulan. Okay. So pagi tadi kita cover yang ini. Reflection of light, pantulan cahaya, and kita cover refraction of light. Tak keluar pula. Okay, refraction of light, pembiasan cahaya. So kita nak cover petang ni adalah total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, itu yang kita nak cover petang ni. So dia berkait sikit dengan apa yang kita belajar pagi tadi. There's a few relationship tentang apa yang kita belajar pagi tadi. Okay, so contohnya kaitan dia adalah dekat sini. Okay, kita tunjuk dulu perkaitan yang pertama. Right, so dekat sini kita tengok cikgu ada lukis 3 line cahaya, warna biru, warna merah, warna hijau. So ada 3 line cahaya kat situ. And seperti yang kita belajar pagi tadi, which one yang cikgu tahu sebagai incident is always look at the arrow. Sentiasa tengok anak panah. So dalam kes ni, incident dia adalah dari dalam ni. This is the incident. Okay, so yang warna merah ni pun sama. This is the incident. This is the incident. So perbezaan dekat situ adalah berbeza sudut tujunya. Okay, we have different incident angle. Kita ada beza sudut tuju. Okay, so apa yang kita belajar pagi tadi, ini adalah glass. Okay, kaca. So udara itu
cahaya merambat daripada kaca keluar ke udara. Okay. So the light now travel from glass to the air, from glass to the air. So if we compare the density of glass, okay, optical density of glass, okay, density dia tinggi, higher density, ketumpatan dia tinggi, pergi ke udara, udara has lower density, okay, ketumpatan udara yang rendah, alright, ada ketumpatan udara yang rendah. So kita belajar pagi tadi, if light travel from denser medium to less denser medium, it will bend away. Okay, bend away, so kita nampak ni bend away from normal. Dia jauh daripada normal. So pagi tadi kita belajar, jika bergerak dari kawasan tumpat ke kawasan yang kurang tumpat, dia akan dibengkokkan. Ke mana? Menjauhi normal. Right, tu yang kita belajar tadi. Okay, sekarang ni, apa kait yang kita belajar tadi? Ini glass, so pagi tadi kita belajar that refractive index for every material dia ada value dia. Udara, 1 untuk air, untuk udara. Okay, udara. Refractive index untuk water ataupun untuk air, nilai dia is 1.33. Okay, and then refractive index untuk glass, untuk kaca, dia berbeza ikut jenis. Yang ni kita tunjukkan balik. Okay, dia berbeza ikut jenis. So dia ada a few value is from 1.4 until 1.9. Okay, dia ada different value. So kalau cikgu nak tunjuk yang dalam buku teks, ada bagi macam ni. Okay, sekejap. Okay, so ni yang pagi tadi lah. Okay, in your textbook ni dia ada bagi tahu a few. Okay, a few refractive index. For vacuum and air is 1, minyak olive oil 1.4, perspex glass ni berbeza jenis kaca, and last sekali diamond. Okay, so untuk yang cikgu tunjuk ni, ini adalah glass. So kita ambil, katalah glass ni, kita ambil nilai dia sebagai refractive index dia, kita ambil nilai sebagai 1.5. Okay, 1.5. So dekat sini, kita recap balik yang kita belajar pagi tadi. Cikgu tahu dia punya incident, which is 38 degree. And cikgu tahu dia punya N. N dia adalah 1.5. Refractive index dia, indeks biasan dia 1.5. Berapa sudut R? So, kita boleh cari sudut R macam yang kita belajar pagi tadi. Oh. Sekejap Okay, kita boleh cari sudut R macam yang kita belajar pagi tadi. Okay, macam mana? Refractive index equals to sine of bigger angle, sine sudut yang besar. So, siapa besar kat sini? R besar. Over sine sudut yang kecil. Sudut yang kecil kat sini is 38. Okay, pagi tadi cikgu beritahu refractive index always bigger over smaller, bigger over smaller, bigger over smaller. So kita masukkan, this is 1.5. You want to find the R over sine 38. Okay, so macam ni kita nak solve dia. Matematiknya sin R. Okay, so sin R equals to 1.5 times sin 38. Okay, so R dia berapa? So lebih kurang macam ni, cikgu tunjukkan. Right. So example nak solvekan tu 1.5 times, okay, buat kurungan sin 38. Okay, so ni jawapan yang korang dapat 0.923 ni. Nak dapat R, tekan shift, tekan sign, and then put the answer. So sama dengan 67.44. So sudut dia adalah 67.44. Okay, ni yang pagi tadi. Right, itu yang pagi tadi. So sekarang ni
kita besarkan sudut. Cikgu tengok yang warna merah pula. Okay, so cikgu besarkan sudut yang warna merah ni. Okay, this is now the incident. Ni incident dia. Tapi tak tahu berapa. Okay, bentuk warna merah. Ini incident dia. Tak tahu berapa. Kita tahu dia tak tahu nilai. Tapi kita tahu dia punya refracted. Dia punya bias dekat sini. Warna merah. Sudut 90 degree. Okay. So refractive index kekal nilai yang sama sebab ini gelas yang sama 1.5, melainkan tukar gelas baru tukar refractive index. Okay, if you have different same medium yang sama, refractive index kekal. Okay, cikgu dah bagi tahu kat sini nilai dia nilai yang tetap. So kita nak cari I pula. So macam mana nak cari I? Sama macam ajar bagi tadi. N, the bigger angle. Tak ada sudut lagi besar dekat sini. The biggest one is 90. Okay, 90 degree dah paling besar. Bahagi dengan sin I yang kita nak cari. So 1.5 equals to, kalau tekan kalkulator pun korang akan dapat sin 90. Okay, sin 90. Tekan kalkulator korang akan dapat 1. So this is 1 over sin I. So sin I is 1 over 1.5. Okay, so kita kira divide by 1.5. Okay, so ini belum lagi I. Nak cari I, tekan shift, tekan sin, answer. So korang akan dapat sudut dia 41.8. So I dia adalah 41.8 darjah. Okay, so kita tengok warna biru is 38. Warna merah sudut tu lagi besar 41.8 darjah. Okay, so kalau warna merah, katakanlah kita buat warna hijau, warna hijau. Warna hijau besar lagi daripada 41.8 sebab hijau tu lagi jauh. So assuming that hijau ni lagi besar, katalah nilai dia kita letak sebagai 45 darjah. Okay. So apa jadi dekat cahaya tu untuk warna hijau, dia tak keluar dah. Dia dah tak keluar dah. Dia masuk ke dalam. So untuk yang warna hijau ni, apa yang berlaku kepada warna hijau is dia dah berlaku total internal reflection. Okay, sudah berlaku pantulan dalam penuh. Okay, so because dia pantulan, reflection, if I tu adalah 45, okay, R dia pun, sudut dia pun mesti 45. So sudut ni pun akan jadi 45. Okay, dia balik kepada reflection, pantulan yang kita belajar pagi tadi. Okay, kenapa dia masuk ke dalam? Dia mesti ada sebab. Kenapa dia boleh masuk ke dalam? Sekejap Ini. Okay, nanti ni. Okay. Oh, okay. Alhamdulillah. Okay, sorry. So dekat sini kita nampak kenapa tiba-tiba boleh masuk ke dalam. Ni mesti ada sebab dia. Sebab dia adalah sudut 45 tu dah lebih besar daripada sudut 41.8. Okay, 45 tu adalah sudut yang lebih besar daripada 41.8. So 41.8 ni sudut apa? Okay, so kita akan tengok kat sini. Cikgu buat macam ni. Cikgu tunjukkan video dia dulu.
Okay, cik tunjuk video kejap. Okay. Oh, sekejap. Kena buka. Okay, so cikgu tunjukkan video dia. Share the video. Okay, so sekarang kita tengok video ni. Alright. So yang pertama, okay, first cikgu nak kena check dulu. Nampak tak video ni? Okay, everyone nampak ke? So yang penting sekarang korang akan nampak, kalau korang akan nampak cahaya dia straight je. Okay, so nampak Alright. So cahaya ni straight saja. Kenapa? Sebab ini gelas dia. Okay, ini gelas dia, prism je lah. Okay, cuba bentuk macam ni, kita ambil belah sini saja. So macam kita cerita pagi tadi, 90 degree with plane, 90 darjah dengan plane, 90 degree with plane, we call it a normal line, garis normal. Okay, kita panggil dia garis normal. So ini dia punya normal line. Okay, ini dia punya normal line. So if the light travel through the normal line, kalau cahaya lalu dia punya garis normal, so dia memang tidak akan ada sudut apa-apa pun sebab dia lalu 90 darjah tegak. Okay. So kita ada insiden kalau kita ada cahaya tu bergerak at certain angle from the normal line, baru kita panggil insiden. Okay, baru kita panggil garis sinar tuju. So kita tengok dekat sini. So bahagian bawah ni adalah insiden dia. So dia akan gerakkan, dia akan start gerakkan. Alright. So dia gerakkan. Okay, sekarang sampai certain point cikgu stopkan dia. Okay. Alright. Dekat sini. Okay, dekat sini. Apa yang cikgu nak tunjuk adalah macam ni. So ni kalau cikgu gariskan cahaya dia. Cikgu tak pasti ni cukup tebal ke tak untuk korang nampak. Cikgu tebalkan sikit. Alright. So if cikgu garis ni, ingat kalau kita lukis, arrow dia daripada bawah lah. So ada arrow showing the ray of light, mana cahaya tu bergerak. So sekarang dia dah ada sudut kat sini. Okay, dia berada di sudut 20. Okay, so I dia dekat sini adalah 20 darjah. Okay, so yang bahagian atas ni adalah dia punya R. Okay, saya tak pasti warna merah nampak ke tak, tapi cikgu rasa merah antara yang color boleh nampak aku. So that's the R. So if you look at carefully at the value of R, ni so value of R dia almost 35. Ni 30, ni 40, almost 35. Belum sampai 35, assuming dia dekat 34. Okay. So boleh tak cari dia punya refractive index of the glass? Kita boleh cari sebab kita ada I 20, kita ada R 35. Oops, belum, 34. Almost 35 lah. Maybe 33 or 30, maybe 33 or 34. Kita ambil 34 lah. So refractive index is sine of bigger angle over sine of smaller angle. Okay, so bila tekan calculator dapat berapa? So sine 34 divided by sine 20, korang akan dapat yang gelas ni adalah lebih kurang 1.63. Okay, kalau cikgu buat sine 33 divided by sine 20, 1.59. Okay, kita ambil 33 lah, 33. Okay, 33, sini cikgu ambil 33. So dapat 1.59. Okay, so refractive index dia 1.59. So dia akan besarkan lagi. So the bigger the incident, the bigger the refracted. Lagi besar dia punya incident, lagi besar dia punya refracted. Okay, so ni dekat sudut 30. Right. And then dia increasekan lagi. Okay. So dia increasekan lagi. So apa yang kita nak tunjuk kalau dia increasekan lagi adalah, nampak tu, dah ada yang masuk ke dalam.
Tapi belum totally semua ke dalam. Dia still ada yang kat luar, ada yang ke dalam. Okay, but not fully internally. Total internal reflection belum lagi. Dia belum total internal reflection. Belum sepenuhnya reflect ke dalam. Sebelum sepenuhnya dipantulkan ke dalam. Tapi kalau nampak kat sini ni warna ni, dah jadi warna apa tu? Dia jadi macam warna pelangi. So you increase lagi, sampai nanti cahaya tu dia akan bend 90 degree. Okay, macam kita cerita dah, sampai satu sudut tadi dia akan bend. Okay, dia akan bend 90 degree tapi kita tak nampak sangat dah. Okay, dia bend 90 degree. Kalau ikut soalan kita tadi, yang cikgu tunjuk tadi, yang sudut 41.8, yang ini 90 darjah. Okay, yang dekat nota tu, I use red color. And then you increase another more. Okay, the angle, you increase the angle more. So, dapat ke dalam. Okay, so you increase the angle. So, besar lagi. Contohnya besar lagi. Sampai 50 kat sini. So, kalau sini 50, sini pun 50. So, what is the phenomena? Is total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Okay, so kita nak cerita 3 tu. Okay, ni cikgu stop share ni. Okay, so kita nak cerita 3 line yang cikgu lukis tadi adalah, okay, so warna biru. Okay, so kita cerita warna biru. Warna biru tu sudut dia 38. Okay, warna merah sudut dia 41.8 and warna hijau cikgu buat 45. Okay, so kita cerita warna merah dulu. Warna merah, okay, warna merah ni 41.8 ni apa? Kalau bahasa Inggerisnya, so this is the incident angle. Okay, incident angle sudut 7, incident angle that produce refracted angle. Okay, berapa sudut refracted angle? Refracted angle at 90 degree. Okay, kalau bahasa Melayunya, sudut 41.8 tu adalah sudut 7 yang hasilkan sudut biasan berapa darjah? 90 darjah. Okay, so nama sudut warna merah ni, sebab dia yang hasilkan 90 degree, apa nama dia? Dia ada special name. Okay, the special name for that 41.8, the special name for this incident angle, okay, nama special name dia adalah ini. Tak keluar. Okay, nama special name dia adalah critical angle. Okay, nama dia adalah critical angle. So, any sudut incident yang produce, Allah tebalnya. Okay, any incident angle, okay, any incident angle yang produce refracted angle at 90 degree, okay, incident angle that produce refracted angle at 90 degree, sudut 7 yang hasilkan 90 darjah, nama dia is sudut genting. Okay, critical angle, kalau bahasa Melayunya, nama ni dipanggil sudut genting. Okay, sudut genting. So, apa-apa kalau kita nak cari total internal reflection, okay, kita akan mula dengan cari incident angle. Akan cari critical angle. So, warna biru, kita tengok warna biru. Kenapa warna biru tu dia boleh refract macam biasa? Kenapa warna biru ni refraction? Okay, kenapa warna biru ni refraction? Warna biru ni refraction, okay, pembiasan, sebab kalau kita banding, insiden dia 38. Okay, critical dia is warna merah. Okay, critical dia, now we know that 41.8 is critical angle, adalah 41.8. Okay, kenapa dia jadi refracted? Because insiden ni kurang daripada dia punya critical. Okay, kurang daripada dia punya critical. Kenapa dia bend 90 degree? Sebab insiden yang dia lukis tu sama dengan critical. Okay, so macam mana nak jadi yang warna hijau? Warna hijau berlaku sebab insiden tu 45.
besar daripada kritikal. Sudut tu 45, dia lebih besar daripada 41.8. Okey, barulah boleh berlaku total internal reflection. So syarat, syarat or rule untuk total internal reflection berlaku, syarat nombor 1 is only happen when incident is bigger than critical angle. Sekarang nak kira critical, cikgu terangkan kemudian. So kita cerita nombor 1 dulu. Syarat dia is only happen when the incident is bigger than critical. Dalam kes ni warna hijau tu boleh berlaku total internal because critical is 41.8, the incident is 45, so 45 is bigger than 41.8, that's why ada total internal reflection. Okay, nombor 2 is only happen when light travel from dense to less dense medium. Okay, so kalau bahasa Melayunya hanya berlaku apabila cahaya merambat dari kawasan tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Okay, so lebih tepat kurang ketumpatan optik. Okay, kurang ketumpatan optik. Tu dua syarat ni tak boleh lupa. Ni selalu ditanya in paper 2. Okay, so how to produce total internal reflection? How to produce total internal reflection? Macam mana berlaku pantulan dalam penuh? Macam mana berlaku pantulan dalam penuh? So dua ni tak boleh nak lupa. Okay, Balkis tak payah 40 di... Okay, so 45, nanti cikgu terangkan, no worries. Yang 45 besar, 41, sekarang kita terangkan. Okay, kita ambil yang ni dulu. Okay, so application. Okay, ni kita lengkapkan ni dulu. Apa application dia? So application dia, dia ada 4. Yang pertama, kita tuliskan dulu periscope. Nanti kita akan tengok kat belakang, ada soalan periscope. And then yang kedua, binocular. Ni pun ada soalan kat belakang, binocular. Okay, and kita ada endoscope. Okay, and last sekali adalah gentian optik, which is in English, we call it as optic fiber. Okay, optic fiber yang mana? Internet. Macam korang pakai Unify, siapa yang pakai Maxis Fiber, that one is using an optic fiber, gentian optik. So maknanya dia hantar your internet tu pakai apa? Total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, so fenomena semula jadi ada dua, which is first is we call it as rainbow. So tengok rainbow lepas ni, tahu dah sebab apa. Total internal reflection. Okay, pelangi. Okay, nombor 2 is mirage. Okay, bahasa Melayunya logamaya. Okay. No worries, nanti kita cerita yang tu. Okay. So, tips dia dekat sini. Okay, cikgu bagi tips to solve this kind of question. Untuk selesaikan total internal reflection ni. Nombor 1 adalah always find the critical angle first. Okay, critical angle yang mana? Critical angle yang tadi kita kira N sama dengan sin 90 over sin I. Okay, I kat sini adalah critical angle. So cikgu ringkaskan dia jadi 1 over sin C. Kenapa 1? Sebab kita tekan calculator sin 90 is 1.
Okay. So number 2, kita perlu compare, you need to compare I and C. Okay. So kalau kita ada I incident smaller than C, okay, and another one kita ada incident equals to C, and number 3 is incident bigger than C. So itu yang kalau ikut lukisan tadi, cikgu buat macam ni. So 3 gambar tu sebenarnya nak bagi tahu macam ni. Kenapa dia boleh keluar? Dia keluar macam biasa, refraction macam kita belajar refraction tadi. Okay, dia jadi macam ni because incident tu kurang daripada critical angle dia. Okay, so kalau kita ada warna merah ni, kenapa dia bend 90 degree? Because incident tu adalah sama dengan critical angle dia. Okay, kalau yang warna hijau tadi, kenapa jadi warna hijau tu? Warna hijau tu masuk ke dalam. Sebab apa dia boleh masuk ke dalam? Sebab incident tu bigger than the critical angle. Okay, so berdasarkan tadi, kalau berdasarkan tadi, incident kita yang warna biru is 38. Okay, 38 is less than critical dia, which is 41.8. Warna merah 41.8 sama dengan critical dia 41.8. Okay, warna hijau tu dia bigger because incident dia 45, bigger than 41.8. Warna hijau sahaja total internal reflection. Warna biru adalah apa yang kita belajar pagi tadi, refraction. Okay, so tu dia punya ni. Kalau tak salin lagi yang tu, boleh salin dulu. Right, so sekejap lagi bagi masa untuk lengkapkan yang ni. Okay, yang syarat ni. Yang ni. Okay, so korang boleh. Kalau dah bagi tahu Kalau dah bagi tahu. Cikgu bagi masa untuk orang salin yang ni. Kalau dah bagi tahu. So baru kita boleh masuk yang belakang bila nak buat soalan dan sebagainya. Okay, Sarah done. Alright. So fast. Okay. Wait, ya. I will wait. No worries. Salin dulu. Okay. So cikgu tengok jam. No worries. Okay, Arif done. Okay, sudah Alright. Okay. So siapa yang Ana, okay, Ana pun dah. Alright. So kita pergi macam ni. Kita ambil yang ni dulu. Okay, kita ambil yang ni dulu. Okay. So this is a glass block, right? And then dia kata the diagram show a light ray directed to a transparent block. Okay, so ni cahaya dia. Tengok ni incident dia. So ini incident dia. MN ni adalah incident. Okay, the same reason why I know this is the incident, I look at the arrow. Cikgu tengok arah. Okay, arrow dia sini.
So this is the incident. So this is the angle, the incident angle. The incident angle here is 41. Okay, dia bagi tahu. So dia kata, oh, okay. Soalan dia, sorry, dia kata the critical angle is 41. Okay, critical angle dia 41. Okay, soalan dia, which direction does the ray move from point O if the incident is 38? Okay, arah manakah sinar itu bergerak jika sudut tujunya 38? Okay, so 41 ni dia punya critical. Okay, dia bagi ayat kat situ, critical angle dia, sudut genting dia adalah 41. Dia tanya, mana ABCD, antara ABCD, mana yang betul kalau insiden dia adalah 38. Okay, so kita compare balik. So tadi kita ada 3 jawapan je. Alright. Okay, kita 3 jawapan je. 3 jawapan tadi, kalau cikgu recap dekat sini, B ni adalah bila insiden yang diberi is less than critical. A ni memang tak wujud dia tak ada straight line, tak ada. A ni memang tak wujud. Ada 3 jawapan je. So C is bila warna merah. Bila insiden yang diberi is equal to the critical. Okay, sudut tuju yang dibagi sama dengan sudut genting. And warna hijau tu berlaku, boleh jadi hijau kalau insiden yang diberi is bigger than the critical angle. Okay, soalan ni dah bagi dah. The critical angle is 41. So dia bagi tahu kalau insiden dia 38, mana jawapan yang betul. So kita pun banding. 38 is smaller than 31 at 41. So sudut tuju dia 38 lagi kecil daripada 41. So kalau lagi kecil daripada 41, mana jawapan dia? Mana satu jawapan dia? So jawapan dia adalah B. Because bila kita compare, dia lagi kecil. So jawapan dia B. Right? Okay, so the answer is B. So Arif jawab B, Bat jawab B. Yes, betul. Jawapan dia B. Okay. So kita tengok pula yang bawah ni. Okay, sama juga. Your first step is find C. Kalau tak ada lah, cari critical dia kalau tak ada. Kalau ada, kalau dah ada, find the C, critical angle. Ni kalau tak ada. Kalau tak ada critical angle. Kalau tak ada sudut genting. Okay, if it's not given to you, you need to find. How to find? Use the formula N equals to 1 over sin C. If tak bagi. If dia dah bagi dalam ayat, your second step is to compare. Okay, kalau insiden dia kurang dari C, macam mana? Kalau insiden dia bigger equals to C, macam mana? Kalau insiden dia is bigger than C, macam mana? Okay, compare. Do the comparison. Right. So first kita tengok dulu. The critical angle is 42. Critical dia 42. Okay, so kalau critical dia 42, okay, bandingkan insiden dia dengan critical dia and then choose the answer. Okay. So dekat sini, cikgu pangkah D. The reason cikgu pangkah D adalah ini from glass to air. Okay, kita belajar yang pagi tadi. From glass to air bermaksud ini light travel dari kawasan yang dense, kawasan yang tumpat, pergi kepada yang kurang tumpat. So pagi tadi kita dah belajar, if the light travel from denser to less denser, it will bend away. Okay, dia takkan bend towards. So ini salah sebab ini bend towards. So dia mesti bend away. So yang bend away ada 3 tu. Okay, yang mana satu? Okay. Alright. Rasa yang mana satu? Okay, first soalan cikgu, berapa insiden dia? Critical dah bagi tahu. Critical dia dah bagi tahu. Berapa insiden dia? Okay, so Bat jawab A, right?
Berapa insiden dia? Soalan cikgu berapa insiden dia dulu? What is the value of the incident angle? Berapa sudut tuju dia? Okay, ingat balik macam nak cari incident angle. Right, so Arif jawab B. Bat jawab A. Sarah jawab A. Okay. Okay, Najwa jawab A. Alright. Okay, so kenapa korang jawab A? Korang jawab A sebab korang tengok sudut dia 48 is bigger than 42, betul? Right? Betul tak? Korang tengok 48 is bigger than 42. That's the reason korang jawab A. Okay, betul. Maknanya korang compare. Korang kata dia punya incident. Okay, incident is 48. And then critical is 42. So kita banding, incident is bigger than critical. Kalau bigger, dia akan jadi total internal. Dia akan masuk ke dalam balik. Okay. So tapi kan 48 tu bukan insiden tau. Macam ni kira insiden? How to measure, how to get the incident angle? So the incident angle always ni. The angle between incident and normal line. So this is 42. Okay. Maknanya incident dia is not 48. The incident is 42. And you've been given that the critical is also 42. Korang dia beritahu sudut genting dia pun 42. So incident 42, critical 42, sudut genting 42, maknanya ni I equals to C. So when I equals to C, apa yang dia jadi? Dia akan bend 90 degree to the normal line. So this is the normal line. 90 degree of normal line is this. So jawapan dia adalah bola. Okay. So untuk gambar macam ni is basically C ni is when the incident less than critical. Okay. Yang ni B ni, okay, B ni is when the incident equals to critical. And then yang A is when incident bigger than critical. Okay. So the answer is B, bukan A. Okay. But it's okay. Ni kesalahan lazim. Okay. What I show you here is kesalahan lazim. So most student dia akan nampak 48 tu sebagai incident. So they forgot how to take the incident. Incident is always measured from the incident ray to the normal line. Okay, incident angle is always measured from incident ray to normal line. Sudut 7 diambil daripada sinar 7 dan garis normal. So jawapan dia adalah B, bola. Alright, good. Okay. So kan dua-dua syarat dia. Syarat dia ini pula. Okay, so Raja menunjukkan satu sinar cahaya merambat dalam satu blok kaca. Okay, so dia tunjukkan cahaya tu bergerak. Cahaya tu bergerak sudut 37 macam ni. Okay, sudut 37. Waktu sudut 37, dia bend 90 degree. Okay, waktu sudut 37, dia bend 90 degree. So, what is the name of this angle? Apa nama sudut ni? Okay, so any sudut, any incident angle that produce refracted angle 90 degree, 90 darjah, namanya adalah critical angle. Bahasa Melayunya namanya is sudut genting. Okay, C. Right, so sekarang korang dah ada the value of C. You want to find the refractive index. Nak cari index biasa. Okay, macam mana nak cari? Kita boleh guna macam cikgu ajar pagi tadi, which is refractive index is always sine of bigger angle. So dekat sini 90 lah paling besar, bigger angle 90 over sine of smaller angle 37. Okay, cari refractive index. Atau you use the formula
which is N equals to 1 over sin C, which is, I hope you understand kenapa 1, because sin 90 is 1. Sebab tu formula dia 1. Okay, so sin 37, find the refractive index. Okay, so 1 divided by sin 37 is 1.66. Okay, no unit, ingat kita dah belajar tadi pagi, no unit. Okay. Okay. Right. So clear? Okay, kalau kau clear, cikgu pergi ke soalan yang bawah. Right. So this, okay, cikgu maksudnya critical angle tu berubah ikut soalan lah kan? It's not a fixed constant. Oh, okay. Good question is, so actually dia depend kepada your refractive index. Okay, contoh cikgu buat macam ni. Okay, kita kira balik. Okay, macam ni. Kalau kita ada contohnya kita ada refractive index N of water. Air refractive index dia 1.33. Okay, so untuk water berapa critical angle dia? Okay. So kalau kita ada refractive index untuk kaca. Sekejap cuba kecil sikit. Okay, kata cikgu ada refractive index untuk kaca. Okay, untuk glass. So the glass, kita ambil normal value of glass is 1.5. Selalunya dia akan guna 1.5. Okay, and katalah cikgu ada refractive index another one. Refractive index diamond. Okay, diamond, the value sama juga constant 2.42. Okay, ni value ni constant. So critical angle untuk setiap bahan ni pun constant. Okay, critical angle untuk setiap bahan ni pun constant. So cikgu nak tunjuk dalam textbook tadi. Okay, so textbook tadi bagi tahu ni ini refractive index dia. Okay, kita boleh cari dia punya critical angle untuk setiap ni. Okay, setiap bahan ni kita boleh cari dia punya critical angle. So berapa critical angle dia? Okay, contohnya kita ambil yang cikgu buat kat sini, berapa critical angle ni. So untuk air, macam mana kita nak cari critical angle dia? Kita boleh guna formula tadi, critical angle is equals to 1 over sin C. So, refractive index, refractive index is 1 over sin C. So, kita nak cari sin C, 1 over water punya 1.33. So, kita dapat critical angle for water will be 1 divided 1.33. Okay, then forget to shift sign. Okay, shift sign the answer. Korang akan dapat critical angle for water is 48.8. Okay, so kalau glass, okay, refractive index 1 over sin C. So kalau kita susun sin C 1 over 1.5. Okay, so berapa critical angle for glass? Okay, shift sign. Ini korang akan dapat 41.8. Ni yang tadilah 41.8. Tetap. Okay, 41.8. Because the critical angle 41.8 kalau dia punya N ni 1.5. Okay, kalau diamond, tengok diamond. Diamond lagi besar dia punya refractive index. Okay, so the N is 1 over sin C. Okay, so sin C is equal to 1 over 2.42. So critical angle for diamond 24.4. Okay, sudut dia lagi kecil. So based on this, apa yang kita nampak, if you have bigger refractive index, okay, pagi tadi kita belajar apa? Kalau nilai N ni besar, maksudnya apa? Ini denser. Ini tumpat. Lagi besar nilai N, lebih tumpat. Maknanya kalau air ni 1.33, nilai N dia rendah berbanding diamond, berbanding glass, maknanya water ni less denser.
kurang tumpat. Okay, itu kita belajar pagi tadi, sesi pagi tadi. So sekarang kita tengok pula, kalau kita ada bigger refractive index, critical dia kecil. Okay, so bigger refractive index, critical dia kecil. So kalau kita banding hujung, dia punya N lebih rendah, critical dia lebih besar, sudut dia lagi besar. Maknanya kalau sudut dia kecil, kenapa nak sudut kecil? Sudut kecil senang untuk total internal reflection berlaku. Senang untuk pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so jangan risau, yang tu kita akan buat belakang. Nanti korang akan nampak bila masuk paper tu. But good question, siapa yang tanya tadi? So Is tanya tadi, bagus. So critical angle tu berubah ke? Dia berubah bukan berubah ikut soalan. Dia berubah ikut refractive index yang kita guna. Okay, dia berubah ikut refractive index yang kita guna. Okay. So hopefully cikgu menjawab soalan tu. Okay, so dekat bawah ni, ini adalah optic fiber. Okay, optic fiber. So optic fiber, apa yang kita tahu adalah optic fiber guna total internal reflection, pantulan dalam penuh. So macam mana nak berlaku total internal reflection for optic fiber? Okay, ingat syarat dia. Syarat dia sudut ni. So sudut ni, kenapa dia pantul ke dalam? Sebab dia punya incident bigger than critical. So dia langgar sini pula, patah balik sini. Okay, and then kat sudut sini pun incident bigger than critical. So dia pun patah balik, reflect again. So here also reflect again, total internal. Okay, total internal. Okay. First, it is because the incident bigger than critical. Sudut 7 lebih besar dari sudut genting. Itu syarat nombor 1. Syarat nombor 2, kalau dia, mesti dia travel daripada denser medium, kawasan yang tumpat, okay, bergerak ke kawasan yang kurang tumpat. Maknanya dalam ni mesti tumpat, yang luar ni mesti less denser. Mesti kurang tumpat. Okay. So ketumpatan juga, density juga is assigned by the refractive index. If you have denser medium maksudnya apa? Denser medium meaning you have higher refractive index. Less denser maksudnya you have lower refractive index. So dekat sini jawapannya adalah okay. So jawapannya adalah yang dalam lagi dense daripada yang luar. Okay, so core P, refractive index of P is bigger than Q. Because core P dekat dalam, dia mesti denser daripada yang dekat luar. Okay, denser to less denser. Itu syarat untuk total internal reflection. Okay, that's the syarat. Itu syarat dia. You must remember the syarat. Okay, dia punya punca. Right, so sampai sekarang clear untuk setakat ni? Okay, so sampai sekarang apa yang cikgu harap, first you know how to calculate the critical angle. Number 1, you know how to compare the critical angle and the incident. You tahu maksud, okay, meaning of critical angle. Tu benda penting buat masa ni lah. Okay, kita cari yang belakang pula. Okay, so contoh yang ni. Okay, so dia bagi kat sini, light travel from medium X to air. And then kita tengok dekat situ, dia bend 90 degree. Okay, dia bend 90 degree. Soalan dia, what is the critical angle? So berapa dia punya sudut genting? Okay, so berdasarkan ni jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah 50. Kenapa 50? Remember, always take the angle between the incident and normal line. Okay, so sini 50. Yang buat 40. Okay. So yang ni pula, which diagram show a correct path of light ray? Okay, critical angle. Kalau masuk guna critical angle. So kalau critical angle, jawapan yang betulnya is B.
Because at critical angle, when the light travel at the angle of the critical angle, it will bend 90 degree. Bila cahaya masuk ikut sudut genting dia, dia akan dibiaskan 90 darjah. Okay, to B. Alright. So yang ni pula. Okay, so diagram show a light ray P directed to the center at the angle of 42. Okay, satu bongkar kaca pada sudut 42. Dia bagi tahu sudut ni 42. Okay, tapi dia tak tahu apa yang berlaku lepas tu. Apa yang berlaku lepas tu? Dia pergi A ke, pergi B ke, pergi C ke, pergi D. Okay. And macam kita discuss tadi, the only possible answer is 3 answer. A ni tak possible because this is bend towards normal. A ni memang confirm salah because this is denser medium, kawasan yang tumpat. Pergi ke less denser, kurang tumpat, dia mesti bend away, dibengkokkan menjauhi normal. So jawapan dia tinggal 3, B, C, D. So kita recap balik, B tu apa? B ni kalau kita tahu insiden tu kurang daripada critical. Jawapan warna C, if the incident ni equals to the critical. And D pula kalau kita tengok nanti, kita kira the incident ni bigger than critical. Okay, so kita ada incident. The incident is given to you. Incident dia is 42. Okay, so apa kita punya tugas is banding dengan critical. Okay, first, your job, ingat balik step dia, find the critical. Okay, berapa critical dia? Okay, siapa dapat critical dia? Check it, calculate. Okay, so berapa dia punya critical? Okay, dia bagi refractive index for this one is 1.57. Okay, so nak calculate dia is 1 over sin C. Betul? Kalau dapat jawapan tu betul. So this is 1.57. 1 over sin C. So sin C 1 over 1.57. Shift sign 39.56. Okay, sekarang banding. Sekarang banding. So mana jawapan dia? Okay, so jawapan dia adalah B ya ke B? Critical dia 39. Critical dia yang 39. Incident dia 42. Okay, critical dia 39. Kita calculate ni critical. Kita calculate sudut genting. So kita dah calculate sudut genting, kita dapat 39. And then incident dia dilukis 42. So kita pun banding. So kita banding 42 is bigger than the value of 39.56. So the answer is D, donkey. Okay. Because incident is 42. Alright. Clear tak? Faham tak guys tu? You kena tahu mana kita calculate tadi apa. Kita calculate tu nak dapat critical dia. Incident dia dah bagi tahu 42. So kita compare. After that baru compare. Okay, after that compare. The one that we calculate is not the incident. Kita calculate tu is critical. Okay, lepas tu compare. So ingat step dia. Step pertama cari critical. Step number 2 compare incident dengan critical. So because kat sini kita tak ada critical, so kita cari dulu dapat 39.56 and then kita tengok incident dia compare with the critical, you dapat lagi besar, so jawapan dia donkey. Alright, good. So this one. Okay, kita ambil yang bawah ni. Okay, so yang bawah ni dia bagi tahu pada sudut 42 dia bend 90 degree. Maknanya this 42 is equal to critical angle. Okay, pada sudut 42 dia dibengkokkan pada 90 darjah.
Maknanya 42 is known as, okay, 42 ni adalah dipanggil sudut genting. So sudut genting dia 42, critical angle dia 42. Okay, so dia kata jika sudut tuju dibesarkan, so kita banding sudut tuju dia kat sini, dibesarkan 45. So incident now become 45. Mana yang betul? So mana yang betul adalah D, donkey. Sebab insiden dia 45, critical dia 42, lebih besar. So jawapan donkey. Okay, jawapan A tak mungkin, jawapan B tak mungkin, jawapan C kalau insiden kecil daripada critical. Okay, good. Alright. So now we go to the application. So tadi cikgu cerita pasal periscope. Alright, so a periscope. Okay, clear tak yang paper 1 tadi? So hopefully tak ada problem untuk paper 1 tadi. Okay, we go to the application. So cikgu tulis there's a 4 application. The first application is periscope, binocular, endoscope and also optic fiber. Okay, ada 4 aplikasi. Periscope sama, BMBI periscope, huruf je lain. Okay, sebab kalau periscope bahasa Melayu K, tu je. Bahasa Inggeris COPE. Okay, periscope. Binocular, kalau bahasa Melayu dia binocular juga, dia panggil binocular juga. Endoscope sama, semua samalah. Okay, semua sama. Optic fiber je dia panggil terbalik sikit, fiber optic. Optic fiber, fiber optic. Okay, so this is a periscope. So periscope ni selalu yang dekat kapal selam nak tengok kat atas. Okay, dia gunakan konsep apa? Total internal reflection, pantulan dalam penuh. Dia boleh guna cermin. Dalam kes ni dia guna cermin. Kalau guna cermin maknanya dia pakai fenomena yang kita belajar pagi tadi. Okay, a mirror use a reflection, not total internal reflection. Okay, cermin menggunakan fenomena pantulan, bukan pantulan dalam penuh. Okay, so now, so diagram 2.1, the two piece of mirror can be replaced with two piece of glass prisma. Okay, prisma. So bila dia nak guna prisma, bermaksud dia nak apply not total, bukan lagi pantulan, dia nak apply total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, ni dia bagi prismanya. Okay, so the prism mesti ada refractive index. Okay, kita pergi dulu ke soalan belakang, nak lebih senang faham, kita tengok B. Okay, kita tengok kepada B. So cikgu nak terangkan konsepnya. So tengok kepada B. Okay, B dia kata the refractive index of the glass prism is 1.52. Indeks biasan dia 1.52. Calculate the critical angle. Hitung sudut genting. Okay, kita dah belajar tadi apa formula untuk cari sudut genting is N equals to 1 over sin C. So asal dia adalah N sama dengan sin 90 lah. Asal dia is N equals to sin 90 over sin I. I tu kita bagi critical lah. So dia ringkaskan sebab tu dekat sini. Okay, contoh kalau cikgu tunjuk dekat nota pun, cikgu dah tulis that the formula is this. N equals to 1 over sin C. That's the formula. So you can use directly the formula. This formula is not given to you. Dia tak bagi. So korang kena hafal. So in this case, we use directly the formula. So N equals to 1 over sin C. Okay, the refractive index is 1.52. Okay, 1 over sin C. Okay, so rearrange. Sin C 1 divided 1.52. Okay, so C is shift sign. Okay, bagi dulu. Okay, then shift sign. Oops. .14. Okay, 41.14.
Okay. Okay, so dia tak jauh beza sangat lah. Kalau tadi kita buat 1.5, okay, 1.5. Kalau ingat tadi, kalau refractive index is 1.5, the critical is 41.8. 41.8. Ini because 1.52 lagi tinggi dia punya nilai N, lagi kecil dia punya critical. Okay, the bigger the number of N, the lower the critical angle. Okay, the bigger number of N, lower critical angle. So that's why bila you buat besar sikit je 1.52, sikit je pun. Tapi critical dia kecil lagi, 41.14. Okay, so the bigger N, ni smaller N lah. Smaller N, bigger C. Bigger N, smaller critical. Okay, so now you know the critical angle is 41.14. Cikgu nak terang balik prism tadi. Okay, yang ni. Tengok prism apa yang dia guna. Dia guna 45. Okay, 45, 45. Okay, so basically that prism is this. Okay, prisma tu adalah 45, 45, 90. So dia akan pakai this prism. Dia akan pakai prism ni. 45. Okay. So kalau kita cikgu lukis kat sini, so ni korang tengok dulu, jangan salin lagi. So this is the normal line. Okay, ingat normal line is always 90 degree. With the plane in normal line. So kalau cahaya, if I have like the purple color, green color, purple color lah. Okay. The light travel straight, lalu normal line. Okay, dia akan straight je masuk. Okay, macam kita tengok video tadi, bila dia lalu normal line, dia straight saja. Okay, now dia sampai the second boundary. Okay, so at the second boundary, apa yang berlaku? This is the normal line. Okay, remember the normal line is always 90 degree normal line. Okay, so what is the incident angle? So matematiknya sudut ni berapa? Matematiknya kalau this is 45, kita tengok dulu this is 90. This is another 45 because one triangle is 180. So if this is 45 and satu ni 90, so incident di dekat sini adalah 45. Okay, so this is the incident angle 45. Okay, so cikgu nak terang konsep tadi. Now the incident is 45. You have calculated the critical angle. Korang dah hitung dia punya sudut genting, which is based on our calculation, the critical angle is 41.14. Okay, berdasarkan apa yang kita kira, sudut genting dia 41.14. Step number 2, compare. Kalau kita banding, the incident is bigger than critical. Okay, sudut tuju dia lebih besar daripada sudut genting. Apa yang berlaku? Total internal reflection. Pantulan dalam penuh. So, pantulan dalam penuh dia akan dipantulkan straight ke bawah. Macam ni. Okay. So, berapa sudut sini? Okay. Based on reflection, if the incident 45, reflected also 45. Okay. So, itulah yang jadi dekat sini. So, light travel here, the straight. Okay, pass through at the normal line, lalu normal line and go to this boundary. Now at this boundary, there's an angle, ada sudut. So, berapa sudut dia? Cikgu dah tunjuk tepi ni. Sudut dia adalah 45. So, bigger than critical, dia incident ke bawah. Okay. And then, contoh yang cahaya yang bawah ni pula. So, dia lalu sini. Straight. Sama, dia lalu normal line, dia straight. Now, dia dah sentuh sini. This is another normal line. And the angle is the same, 45. It will be reflected ke bawah. Okay.
Persoalannya yang bawah ni pula. Macam mana nak lukis the next prism? Okay. Macam ni bentuk dia. Okay, selalunya kalau dekat kelas, cikgu suruh korang lukis dulu. Sebab cikgu tahu korang akan lukis salah. Tapi sebab kita buat kelas online, cikgu tak boleh nak check lukisan korang. So cikgu ajarlah. Okay. Lukisan dia kena macam ni Wajib. Selalu cikgu suruh korang buat dulu, buat salah. Lepas buat salah, baru korang akan ingat. So macam ni korang ingatlah sendiri. Macam nak lukis dia. So for periscope, it will be like this. Ni atas. Okay, ni atas. Bawah dia kena duduk macam ni. Okay, dia kena duduk macam tu. So bila cahaya masuk ni tadi, okay, langgar sini total internal, pergi ke bawah. Langgar sini total internal, dia ke sana. Macam tu. So yang bawah ni mesti lukis dia macam ni. Right, ni kena ingat paper 1 pun kadang-kadang tanya macam mana susunan yang betul. Okay, ni atas bawah dia. Right. Tak best lah pakai warna merah. Nanti nak lukis susah. Pakai purple dulu. Okay, so something like this. Okay, mesti sama 45, 45, 90. Okay, so yang merah ni tadi, lalu sini langgar normal line. So dia masuk sini, masuk ke mata. And then yang biru tadi, lalu sini langgar. Dan dia masuk ke mata balik. Okay, so what you can see dekat sini adalah yang tadi merah dekat atas, masuk mata pun merah dekat atas. Tadi biru dekat bawah, yang masuk mata pun biru dekat bawah. So they will see the same image. So image dia akan kekal macam ni lah juga. Okay, to object. Yang bawah ni cikgu buat eye image. Okay, arrow mesti ke arah mata. Okay, arrow mesti ke arah mata. Always remember the arrow represent the light travel. Okay, cahaya bergerak. So jangan buat dari mata. Sebab kalau buat dari mata, maksudnya mata keluar cahaya. Okay, itu kesalahan lazim. Nanti dia buat arrow daripada mata, keluar cahaya. Melainkan kalau dia kata mata ni adalah Superman, Cyclops, tu je orang yang ada mata dia keluar cahaya. Yang lain tak ada. Okay. So setakat ni tak pernah lagi soalan pasal Superman. So korang anggaplah cahaya masuk ke mata. Okay, so that is untuk yang ini. Okay, clear? Okay, dah salin yang tu? Okay, dah Alright. So kat sini cikgu nak tegur satu lagi. Okay, ni kalau paper 2 alang-alang cikgu terang kat sini lah. Paper 2, selalu dia tanya. To choose the prism. Nak choose prism yang mana? Okay, prism yang mana? So contoh cikgu ada satu lagi prism. Macam ni. Okay, tapi sudut berbeza. Sudut dia sekejap. Macam ni cikgu nak buat. Macam tu kot. Macam ni. Okay. So this prism sudut dia adalah 30, 60, 90. Okay. So prism ni tak boleh dipilih. Okay, kenapa? Cikgu nak terangkan kenapa supaya korang faham kenapa. Tak adalah oh ni tak boleh pilih, ni tak boleh pilih, tapi tak tahu kenapa. Okay, katalah this is the same refractive index. This prism has same refractive index 1.52. And we have calculate sudut genting dia kalau 1.52 will be 41.14. Situ tak ada beza. Bezanya sudut je. Dia gelas yang sama. Okay, same refractive index dengan yang atas. Same critical angle dengan yang atas. Sudut je berbeza. Okay, so effect dia apa? Effect dia, kalau cikgu lukiskan cahaya gerak macam ni. Macam tadi. Sama. Masuk ikut normal line. Masuk langgar sini. Effect dia adalah dekat sini. Ini dia punya normal line. Okay, ini 90 degree normal line. So
atas 30, mathematically this is 90 and mathematically this is 60. Okay, secara matematiknya yang itu 60. So berapa dia punya insiden? So secara matematiknya juga insiden dia adalah bersamaan 30. Okay, insiden dia bersamaan dengan 30. Now kita compare. The incident is 30. So bila kita compare incident less than critical, apa yang berlaku? So apa yang berlaku? Cikgu beri korang pilihan jawapan. A, alamak sama color pula. Okay, so cikgu beri pilihan jawapan. A, B, C. Okay. Rasa-rasa apa berlaku? A, B, C. Ya, okay, Bat jawab A. Yes, dia jadi A. Dia tak jadi B, dia tak jadi C sebab incident less. So maknanya kalau kita pakai this prism, what happen? Total internal reflection cannot occur. Pantulan dalam penuh tidak boleh berlaku. Total internal reflection cannot occur. The reason is because the incident is less than the critical. Sudut tuju dia lagi kecil daripada sudut genting. Pantulan dalam penuh tak boleh berlaku. Oops. So itu yang korang kena ingat. Right? So tak boleh pilih prism ni. Okay, tak boleh pilih prism ni. Alright. So kalau korang nak kira boleh jugalah. Nanti boleh cari sudut ni berapa lah. Macam nak cari, gunalah formula ni. Sin R over sin I. Okay. Tapi tu kita cerita kemudian. Right. So kat sini, dia tanya, kenapa prism tu dilukis macam yang kita lukis tadi? It's because for the total, cikgu buat pendek total internal reflection to occurs. Okay, supaya pantulan dalam penuh berlaku. So nombor 2, complete the path of light ray, lengkapkan lintasan. Kita dah lukis dah, lengkapkan lintasan tu. Merah dengan biru tu lengkapkan lintasan. Okay, lukisan tu 1 markah. And kita dah kira refractive index. So dah dapat markah lagi. Okay. So yang seterusnya, yang ini. Okay, ni pun prisma juga, prism juga. Okay, so tengok diagram 8.1. Okay, 8.1. Okay, dekat diagram 8.1, kat mana cahaya tu bergerak? Dia lalu, lepas tu dia bend 90 degree. So maknanya apa nama theta tu? What is the name of this angle? So this is the incident angle that produce refracted angle 90 degree. So nama sudut ni adalah bahasa Melayunya sudut genting. Bahasa Inggerisnya critical angle. Okay, dia suruh kira berapa critical angle. Okay, so guna the formula yang kita belajar tadi, 1 over sin C. So dekat sini dia beritahu 1.5. So 1.5 1 over sin C. Sin C, cuba buat 1/1. 1 over 1.5. Okay, shift sign. (41.8). Okay, 41.8. So yang ini apa yang berlaku? So sudut ni 45, 90, 45. So apa jadi dekat situ? Dia akan ke bawah. Because the incident bigger than critical. 45 bigger than 41.8. So apa nama fenomena dia? Pantulan dalam penuh.
Okay, so 8.2 complete the light ray path from point O. So buat straight ke bawah. Okay, straight ke bawah. Sudut yang sama, sudut 45. Okay, dapat markah. Satu markah. Okay, name the light phenomena. Total internal reflection. So dalam bahasa Melayunya pantulan dalam penuh. Okay. So yang ni korang boleh lukis nanti, periskop. Cikgu dah ajar tadi. Okay, periskop. Ni kita dah belajar, korang boleh lukis. So diagram tu boleh refer dekat atas. Okay, soalan atas. Kita nak tengok yang bawah ni. So nak pilih prism yang mana? Okay. So kalau kita nak total internal reflection to occurs easily. Okay, kita nak pantulan dalam penuh mudah berlaku. Kita kena pilih critical angle yang kecil. Okay, kena pilih critical angle yang kecil. Lagi kecil dia punya critical, lagi senang total internal nak berlaku. Right. So, kita nak pilih yang kecil. So, kita kena pilih yang okay, based on the formula. Lower C, bigger refractive index. So, dari sini, yang paling senang berlaku total internal is P. Okay, so kenapa ambil P? Higher refractive index. Okay, indeks biasan yang tinggi. Low critical angle, sudut genting yang kecil. Okay, mudah berlaku pantulan dalam penuh. Total internal reflection easy to occur. Okay, occur easily. So size dia, size prism tu kita ambil besar. Kenapa ambil besar? Ini reason dia, bahasa Inggerisnya more light can be reflected. Senang dipantulkan lah. Reflection lah, reflected. Okay, so kita ambil yang ni, reason dia adalah lebih banyak cahaya boleh dipantulkan. Okay. So yang refractive index ni kita ambil yang besar. So reason dia kenapa? Because kita ada sudut genting yang kecil. Okay, mudah untuk pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so easier for total internal reflection to occurs. So kita pilih prisma P. Okay, so kita ambil yang ni jawapan dia untuk yang belakang ni lah. Okay, yang belakang ni. So kita ambil apa? Refractive index, bigger refractive index. Okay, reason low critical angle. TIR. Okay, cikgu buat short form Right, so kita ambil nilai dia tinggi. Sudut genting yang kecil. Senang ataupun mudah untuk pantulan dalam penuh berlaku. Okay, size besar. More light can be reflected. Okay, lebih banyak cahaya boleh dipantulkan. Okay, so C jawapan dia adalah P lah. Jawapan dia P. Okay, dapat tak yang ni?
So, anybody dapat? Clear? Okay, so tu periscope. Kita nak pergi kepada application yang seterusnya. Okay, ni nanti korang boleh kira. Ni diamond. Okay, ni diamond. Nanti boleh kira. Nombor 7 cikgu tinggalkan untuk korang. Okay, ini nanti kita nak pergi ke seterusnya. Kita nak pergi muka surat ni dulu, belakang. Okay, ni pun korang boleh kira. Yang ni dah banyak contoh kat depan. Calculate critical angle, dah ada formula. Now you know the formula. Compare, nanti compare kecil ke besar. Selalunya lebih besar. Fenomena dia apa syarat dia, ni kita dah cerita. 14. Okay, kita nak pergi yang ni. 15. Okay, kita nak pergi yang 15. So this is another application which is a binocular. Okay, diagram 8.2 show a prism binocular. Okay, the position of true prism on one side of the binocular are shown. Okay, so Rajah menunjukkan binocular berprisma, kedudukan dua prisma pada binocular seperti yang ditunjukkan. Lukis lintasan sinar cahaya yang memasuki kedua-dua prisma, tunjukkan arah lintasan sinar cahaya. Okay. Yang ni dia pakai prisma, tengok susunan. Okay, susunan ni kena ingat juga macam mana untuk binocular. Periskop tadi macam ni. Ni tadi periskop. Periskop kedudukan dia macam ni kat atas, yang ni kat bawah. Okay, ni periskop. Binocular kedudukan dia macam ni. Okay, kenapa kedudukan dia macam ni? Sebab, tengok cikgu lukiskan. Bila cahaya masuk, okay, dia langgar tepi ni. Apa yang berlaku adalah total internal reflection ke sini. Okay, sudut ni sama. Sudut ni sama. And then you get another total internal reflection going down. Okay, satu lagi pantulan dalam penuh ke bawah. Okay, here you also get another total internal reflection. So pantulan dalam penuh, another one. So you go this way. This is another total internal reflection. Okay, and arrow masuk ke mata. Macam tu. Tapi masalah binocular ni, orang ni tak boleh nampak. Masih tak nampak. Okay, sebab mata dia sengit. Mata dia kat sini. Mata dia patut kat sini. Okay, so that's the total internal. Sama juga, arrow mesti masuk ke mata. Please, jangan lupa arrow masuk ke mata. Tak ada arrow, kosong. Ada arrow, salah arrow pun kosong. Arrow mesti masuk ke mata. Alright, so arrow dia mesti masuk ke mata. Okay. So yang ni lens cikgu tak boleh sentuh sini sebab tu kena belajar lens dulu. Okay, kanta. Okay, so hari ni kita fokus kepada prism dahulu, which is for total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, yang ni page 14, cikgu tinggalkan dekat korang. Korang boleh buat ni sebenarnya 14. Kita dah calculate, korang pun tahu ni nanti sudut dia berapa, sudut ni 45. Nanti apa yang jadi, macam mana nak lukis, kita dah buat. Syarat boleh refer balik nota. Okay. Page 13 ni, okay, page 13 ni untuk optic fiber. Optic fiber kita ambil yang ni dululah. Okay, optic fiber cikgu tak sentuh lagi. So optic fiber yang page 10 ni pun sama. Okay, tapi ni dia bagi diamond. Tapi soalan dia sama, fenomena dia apa? Okay, kenapa kita kata pantulan dalam penuh? Okay, lepas tu yang ni kira critical angle ni korang boleh buat. So cikgu nak tentuh yang last, yang ini. Okay, cikgu ambil masa sikit. Okay, kalau boleh cikgu ambil masa sikit. So dekat sini light ray propagate through optical fiber which is used for telecommunication purposes. Okay, fiber optik yang digunakan untuk telekomunikasi. Untuk apa? Sekarang ni kita pakai Unify. Okay,
Maxis fiber. So dia pakai yang ni. Okay, optic fiber. So wayar yang kalau siapa ada Unify kat rumah, so wayar yang masuk dalam rumah tu sebenarnya wayar putih, wayar hitam daripada luar ke rumah tu, itu adalah wayar fiber optik. Dalam dia ada kaca Dalam dia ada kaca. So kalau korang bengkok-bengkok kaca tu pecah, korang tak ada signal internet. Okay, dalam tu ada kaca. That's optic fiber. So yang kita kena tahu adalah macam mana nak dapat total internal. Ingat dua syarat. Number one, when incident bigger than dia punya critical. Number two ni penting. Untuk optic fiber ini penting. Dia mesti daripada denser to less denser. Okay, maknanya cahaya tu mesti bergerak daripada tumpat ke kurang tumpat. Okay, tumpat ke kurang tumpat. Bermaksud belah dalam ni mesti ambil yang tumpat. Dalam ni mesti denser. Okay, luar dia mestilah less denser. Mestilah yang kurang tumpat. Tu syarat dia syarat dia. Okay, so optic fiber dia nak bend, senang nak bend. Flexibility, high flexibility. Okay, kelenturan tinggi. Okay, kelenturan yang tinggi. Okay, kenapa ambil tinggi? Mudah dibengkokkan. Okay, mudah dilenturkan, dibentuk. Easy to bend. Okay. Number of optical fiber in the cable. Okay. So number of optical fiber dalam kabel maksudnya macam ni. Kalau contoh ni ada satu kabel. Dalam ni ada yang cikgu buat kecil-kecil ni. Ni adalah dia punya optic fiber. So number of optical fiber high. Banyak. Okay, kenapa kita nak banyak optical fiber? So more light can be reflected. Okay, boleh dipantulkan. And purity of inner core. Okay, purity, high purity. Okay, ketulinan dia, kita ambil ketulinan yang tinggi. Kenapa ketulinan tinggi? Sebab ketulinan yang tinggi ni dia tumpat. More denser. Lebih tumpat. Okay, syarat dia belah dalam mesti nak ambil yang tumpat. Okay, ataupun boleh juga guna high refractive index. Okay, indeks biasanya tinggi. Okay, so untuk optic fiber. Okay, so untuk optic fiber. So kalau cikgu boleh ambil masa sikit lagi, cikgu tunjukkan sikit yang ada dekat dalam buku. Sikit je. Okay, so sorry ambil masa korang. Cikgu tunjukkan sikit. Okay, ni total internal. Ni yang kita cerita tadi. 3 yang cikgu cerita tadi. Kurang dari C, sama dengan C dan lebih besar dari C, total internal reflection. Okay, so application dia. Ni formula yang kita kira tadi, sin C 1, okay. 1 per sin C, n equals to 1 per sin C. Ni formula tu. Kena ingat. And then application. Yep. Okay, ni yang tak sempat nak cerita lah. Ni rainbow, total internal. Okay, ni pun mirage, total internal. Okay, ni application tadi, periscope. Okay, ni optic fiber. Contohnya tadi, kenapa? Nampak ni. Inner core has high refractive index. Okay, surrounded by layer of cladding with low refractive index. Tu yang cikgu tulis tadi. Dalam mesti refractive index dia tinggi. Luar, indeks biasan dia kena rendah.
So ini dia punya application tadi. And ini satu lagi application. Ni Cat Eye. Cat Eye ni kalau korang tengok dekat jalan malam-malam, ada line warna kuning supaya nak nampak line jalan. Okay, ni Cat Eye. Itu pun total internal reflection. Okay, daripada lampu kereta. Okay, so yang ni yang kira lah. Ni sama optic fiber tadi. Okay, ni contoh yang lain. Okay, done. Okay. Right, so ada sebarang soalan untuk yang ini sebelum kita habis. Okay. Right, cikgu stop share. Okay, but setakat ni tak ada. Najwa pun setakat ni tiada. Okay. Alright, so terima kasih untuk yang join petang ni. So as a conclusion, cikgu bagi conclusion dia sikit. For this topic, number one, paling penting is always find the critical angle. Nombor 1. So wajib dah ingat formula dia. Okay, so wajib ingat formula dia. Topik ni antara kalau SPM dia suka keluar paper 2 sebab formula dia tak bagi. Okay, so the formula is N equals to 1 over sin C. Now you understand mana datang 1. 1 tu sebenarnya adalah sin 90. Okay, sin 90 is equal to 1. So 1 over sin C. Okay, lepas tu apa nak kena buat? Compare. Okay, compare dia. Sama ada I dia lebih kecil, I dia sama ataupun I dia lagi besar daripada sudut genting. Lagi besar daripada critical angle. Okay, lepas tu barulah kita ingat lukisan tadi. And cikgu terangkan juga kalau prisma nak pilih yang mana, always pilih yang 45, 90, 45. Okay, 45, 90, 45. Cikgu terangkan juga tadi kenapa tak boleh ambil 30, 60 dan 90. Yang tu pernah keluar SPM juga, dia tanya mana nak ambil, prisma mana. So always take 45, 90, 45. Okay, supaya boleh berlaku total internal reflection. Okay, so hopefully korang dapat faham konsep tu dengan baik. Buat lagi latihan, insyaAllah korang akan dapat grasp the concept well lah. Okay, so itu saja untuk petang ni. Kita jumpa malam ni. Malam ni kita akan cover lens and mirror tentang karakteristik, lukis ray diagram, nak hafal karakteristik. Itu antara nada topik penting dalam bab ni other than total internal reflection. Okay, so jumpa malam ni 8.30 malam pada yang join. Okay, pada yang tak join malam ni, terima kasih kerana join sesi petang ni. Jumpa korang lagi di sesi-sesi akan datang. Okay, so bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu. Welcome. Bye. Cikgu. Okay, Kevin, bye-bye.